Sebab itu orang yang mempunyai kacamata akhirat, dia walaupun masih hidup di dunia, tetapi seolahnya hatinya, dirinya sudah berada di akhirat. Subhanallah. Tapi bagi orang yang tidak ada kacamata akhirat, hanya kacamata dunia, hidupnya akan berkira-kira. Hidupnya akan susah hati. Ada dendam. Orang buat jahat nak balas. Orang ngumpat, dia nak ngumpat orang tu balik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nabi bersabda, afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir paling afdal la ilaha illallah. Kita boleh muslimat, kalau kita malu untuk zikir pada lidah, kalau seorang-seorang tak ada masalah. Kadang-kadang depan orang, kadang-kadang tengah jalan, kita nak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan rasa macam jadi riak, takabur, ujub lah pula kan. Rasa segan. Jadi biarlah dalam hati kita tu, tengah-tengah kita duduk dengan orang borak, tengah-tengah kita duduk koyak bawang kan, bukan membawang membawang jugalah tu, membawa, mengunyit, sedang dalam kereta, sedang buat apa, menyapu ke, kalau tak mampu pun, tak dapat nak sebut dengan lidah, biar hati kita tu, ketika degupan jantung tu, berserta dengan la ilaha illallah, dalam hati tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ada seorang sahabat saya ni, dia selalu menyantuni para alim ulama'. Saya tak sebutlah ulama' mana ni. Tapi dia cerita, subhanallah, ulama' ni, orang alim ni, orang soleh ni, ketika dia menyantuni, dia bawa dalam kereta, dia bawa pergi makan, bahkan bawa pergi ke tempat tidur. Maksudnya dia pengiring, pendamping. Bila alim ulama' ni pergi jauh, bagi buat perjalanan, contoh pergi mengajar ceramah di satu negeri, 2-3 hari, dia mendamping, dia bawa. Jadi dia kata, dia sentiasa memerhatikan hamba Allah ini, zikrullah tu tak lepas pada lidah. Sama ada istighfar, sama ada selawat, dia ada zikir-zikir yang menjadi rutin. Bahkan dia bukan tak borak, saya tanya. Saya sebutlah nama Syekh tu kan. Syekh tak borak ke? Dia kata borak. Tapi ketika kita bercakap, Tok Guru ni, Syekh ni, dia akan zikir. Dia dengar. Lepas tu dia akan jawab. Ketika itu saja dia akan terputus kejap zikir, kemudian dia akan zikir balik. Bahkan sentiasa dia melihat, dia perhati. Sentiasa bergerak saja mulut tanpa henti. Walaupun dalam keadaan dia rehat, dia duduk. Dan dia keadaan begitu sehingga tertidur. Bahkan kadang-kadang ketika tidur, dia kan perhati tengok kan. Bahkan ketika tidur pun, masih lagi lidah dan mulut tu bergerak. Nampak macam lena. Tetapi seolahnya sentiasa zikrullah. Bila bangun je daripada tidur, terus menyambung zikrullah. Allahu Akbar. Sebab itu, bukan mudah nak jadi ahli zikir ni, bukan mudah. Terbukti, kita pun tak jadi macam tu. Mula-mula bawa kereta, start juga. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah ke kan? La ilaha illallah. Ya tu memang lena lah tu. La ilaha illallah. Lama-lama diam. Betul tak? Saya perhati diri saya lah. Mula-mula tu la ilaha illallah. Lama diam. Padahal tak ada buat apa pun ni. Bukan bawa kereta, orang bawa kereta sebelah ni. Dah termenung apa, tak sedar. Bila masa lidah tu berhenti sendiri. Jarang kita dapat sepanjang perjalanan 2 jam tu tanpa henti, jarang. Sebab itu untuk menjadi ahli zikir, lidah sentiasa sebut nama Allah. Fikiran selalu ingat Allah, hati ingat Allah. Kita tak akan dapat kecuali dengan pertolongan Allah. Sebab itu Nabi ajar kita satu doa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolong aku, bantu aku dalam mengingatimu, dalam menyebut namamu. Ini kan doa Nabi bagi kepada Zaid bin Harisah. Nabi kata, wahai Zaid bin Harisah, sesungguhnya aku amat mencintaimu. Maka Nabi kata, setelah kamu solat, jangan tinggalkan doa ini, wahai Zaid. Doanya apa? Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu dalam mengingatimu. Wa ala syukrika, bantu aku dalam bersyukur kepadamu. Wa ala husni ibadatika, bantu aku ya Allah dalam memperindah dan memperelokkan amal ibadahku. Subhanallah. Kita tak akan dapat amal soleh yang baik, yang terjaga pahalanya, yang terjaga niat, yang selamat daripada riak, ujub, takabur. Kita sangat sukar untuk dapat satu ibadah yang baik, yang diterima Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau betul kita nak berada di kalangan ahli zikir, sebab ahli zikir keutamanya sangat hebat. Allah beri apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan kamu mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Tatma'innul qulub, jiwa kamu akan tenang. Dan orang yang inilah nanti akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
wahai jiwa-jiwa yang tenang. Karena Allah berfirman, itu semua firman Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Perkataan sama, tatma'innu, perkataan yang sama dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dua-dua kalimat itu membawa maksud tenang. Jadi siapa yang nak dipanggil dengan panggilan wahai jiwa yang tenang, mestilah syaratnya dia seseorang yang selalu mengingati Allah pada fikirannya, pada hatinya, pada lidahnya. Barulah boleh dipanggil wahai jiwa yang tenang. Subhanallah. Jadi macam mana nak jadi orang yang zikrullah? Syaratnya minta dengan Allah. Kita mungkin sangat susah nak jadi orang yang ahli zikir. Tetapi kalau Allah makbulkan permintaan kita, cuba bayangkan buat 1 minggu. Setiap kali lepas solat, jangan tinggal doa tu. Cari dalam Google Internet. Doa untuk zikir kepada Allah. Kita akan jumpa. Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku dalam berzikir kepadamu. Seminggu kita buat. Baca pula ketika sujud contohnya. Baca pula banyak waktu. Seminggu kita istiqamah. Allah makbulkan doa kita. Lalu Allah jadikan kita ahli zikir. Sehingga kan setiap gerak-geri kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, subhanallah. Belum terlambat untuk kita muslimat sekalian. Selagi kita ada nyawa. Barulah kita akan menjadi orang yang sangat tenang. Lalu hasilnya apa? Ujian bukan berkurang. Ujian sama. Tetapi kita telah pun kuat untuk menghadapi ujian tersebut. Walaupun datang apa jua masalah, tetapi Allah berikan kita jalan keluar. Bukankah orang yang tenang itu, fikiran dia jernih? Kalau kita ada air kan, kalau air itu berkocak, kita nampak tak apa yang berada di bawah? Tak nampak. Tapi bila air itu tenang, mahu kita nampak apa yang ada di bawah tu. Ada batu, ada ikan kecil-kecil, ada lumut. Mungkin kita akan nampak mutiara. Hanya air yang tenang dan air yang jernih saja boleh menampakkan isi di dalamnya. Begitu juga hati kita. Apabila hati kita tenang, barulah fikiran kita pun akan terang. Bila datang ujian Allah, terus nampak jalan keluar. Tapi ada orang datang je ujian, ada masalah je, buntu. Apa-apa buntu, apa-apa tak nampak. Apa-apa stres, apa-apa blur, apa-apa marah, apa-apa melantun dulu dia. Tetapi orang yang memiliki jiwa yang tenang, ketika datangnya ujian, dia terus nampak apa yang dia perlu buat. Walaupun dia dalam ujian, dia masih mampu membantu orang yang lain. Kerana apa? Dia memiliki satu hati, satu jiwa yang diberikan kurniaan kepada Allah, jiwa yang tenang. Tapi tidak ada jalan pintas untuk dapat jiwa yang tenang, sebab Allah sendiri beritahu kepada kita. Ala, sesungguhnya, hanya senya. Ala ini maksudnya, hanya senya. Tidak ada cara lain. Bizikrillah. Dengan kamu mengingati Allah, tatma'innul qulub, jiwa kamu akan tenang. Ingat manusia, lagi susah hati. Ingat harta, lagi susah hati. Ingat anak, lagi susah hati. Kalau kita ingat meletakkan ingatan kita lebih banyak kepada dunia makhluk, lagi susah hati. Bukan kata tak suruh tinggalkan dunia. Sampai masa tak nak tinggal pun kita akan tinggalkan sampai masa kita mati. Tetapi orang yang tenang itu, ketika dia berada di alam dunia, tetapi jiwanya seolahnya berada di alam akhirat. Maksud berada di alam akhirat ni macam ni ibu-ibu. Kita diuji dengan orang menyakitkan hati kita. Orang yang ada pandangan kacamata akhirat, dia akan cepat memaafkan. Sebab dia nampak betapa besarnya ganjaran pahala. Itu kan alam gaib. Ketika dia diuji dengan orang yang tak bayar hutang, dan kita tahu dia tak mampu bayar hutang kerana kemiskinan ataupun kesilapan dia, dia nak hutang kita bisnes. Lepas tu kita tengok dia bisnes cara tak betul, lama bankrupt. Dan dia memang tak mampu nak bayar. Kalau kita nampak dengan kaca mata dunia, kita memang takkan halalkan. Kita kata tak apalah, esok kalau kau berjaya bayarlah balik. Ini kaca mata dunia lah. Sebab kita rasa kita nak duit tu juga macam mana pun. Tapi afdal kita melunaskan. Bukan melunaskan, menghalalkan hutang orang yang di dalam bebanan hutang dan dia tidak mampu untuk membayar hutang. Bila kita halalkan, pahalanya itu berganda-ganda. Sedekah yang pahalanya berganda. Dia bukan sedekah saja. Dia diberi juga pahala meringankan orang yang berhutang. Dia juga diberi pahala memudahkan urusan sahabat-sahabat. Macam-macam lah. Ini bukan kes orang berhutang mampu bayar tak nak bayar. Bukan cerita tu ni. Orang berhutang yang tidak mampu untuk membayar hutang. Kalau dia ada kacamata akhirat, dia akan mudah untuk menghalalkan. Sebab dia nampak itu sikit je. Kalau aku halalkan, bahagian di akhirat berganda-ganda. Apabila dia didatangi kesempitan hidup, dia tetap berlapang dada, dia cuba pujuk diri dia, hidup dalam keadaan seadanya.
Kerana dia nampak kelampangan hidup di akhirat. Sebab itu orang yang mempunyai kacamata akhirat, dia walaupun masih hidup di dunia, tetapi seolahnya hatinya, dirinya sudah berada di akhirat. Subhanallah. Tapi bagi orang yang tidak ada kacamata akhirat, hanya kacamata dunia, hidupnya akan berkira-kira. Hidupnya akan susah hati. Ada dendam. Orang buat jahat nak balas. Orang ngumpat, dia nak ngumpat orang tu balik. Orang adu domba, dia akan pastikan orang pun tak suka orang tu. Mesti ada perasaan begitu. Sebab dia nak dapat bahagian dunia. Dia tak nampak kalau dia beri sebaliknya, dia akan dapat bahagian akhirat. Subhanallah, Allahu Akbar.